keimanan, keyakinan boleh menjadikan seorang itu lebih tenang. Apabila kita sebagai seorang Islam ni, kita ingat Allah SWT, walaupun stres macam mana sekalipun, rambut berdiri ke, rambut turun ke, macam mana pun, rambut botak ke, apa semua, apabila kita ingat Allah SWT, kita akan tenang. Dan insya-Allah Allah bantu kita dalam proses penyembuhan sebagaimana firman Allah SWT bermaksud orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah dengan mengingati Allah, Allah hati menjadi tentram. Surah Al-Ra'd ayat 28. Ini sempatkan sebab ada tunjukkan. Okey. Dan kesempurnaan. Kalau kita lihat kesempurnaan rohani dan jiwa adalah satu aspek penting dalam kehidupan. Maka sebab itu saya kata tadi, walaupun kita datang sini tak jadi doktor, jadi farmasi, jadilah farmasi ataupun doktor ataupun jurutera yang beriman kepada Allah SWT. Maknanya kita menjadi berkhidmat kepada manusia, hablum minan nas, dan jangan lupa hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia, berbaik dengan kawan, socialize kita, tak ada masalah bersosial ni. Dalam batas-batasan ni. Maknanya kalau lelaki, perempuan-perempuan. Kalau nak tengok video bawa TV, perempuan-perempuan, pergilah. Kalau lelaki, pergilah. Saya tak kata, boleh mix, tidak. Itu bukan perkataan saya. Bahawa sebab sosial itu merupakan satu gathering. You sama dengan kawan. Kan? Tetapi melihat kalau macam ada tayangan gambar, kan? Untuk baik untuk lelaki, tengok, tak ada masalah. Kan? Maknanya dari segi itu, maknanya jangan kita melampaui batas. Jangan kita melampaui batas. Boleh, tak ada masalah. Nah, kadang-kadang di sini ada auditorium nak buat tayangan dan sebagainya untuk lelaki, untuk perempuan lagi. Kalau lelaki perempuan macam ini keadaannya. Tetapi kalau kita nak buat dekat Malaysia kan, orang kata dekat studio besar-besar kan, payahlah juga. Itulah keadaan generasi baru yang macam awak lah. Anda semualah generasi-generasi baru, pemimpin akan datang untuk memberi satu yang terbaik untuk negara. Sebab itu anda datang di sini. Kerajaan anda bagi duit dan sebagainya untuk membina minda dan juga bukan untuk merosakkan akidah ataupun akhlak itu. Tidak. Jadi terpulang. Tepuk dada, tanyalah selera. Jangan tanya selera. Selera ikut nafsu, tanyalah iman. Okey? Dan seterusnya. Dan akhirnya matlamat kehidupan kita adalah kejayaan dunia dan akhirat. Dan model yang terbaik yang kita lihat adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mana kehidupan baginda adalah kehidupan yang menyeluruh dari segi segala aspek. Baginda adalah manusia yang paling jenius dalam zaman baginda sehinggalah ke hari ini. Itulah contoh yang idola. Kalau kita tanya idola sekarang, idola siapa? Saya nak tanya idola. Tak ada idola. Oh, kalau anak-anak muda Siti Nurhaliza lah, kan? Nazrin, Nazrin dah out of date lah. Muazzin dan sebagainya, kan? Jadi itu adalah merupakan idola kita. Tetapi kita sebagai manusia, dan saya tidak menafikan setakat menyukai, tetapi kita tidak lari daripada landasan. Sebab itu di dalam Islam ni, kita ni kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup tu ada jugalah bengkok biasa ke. Itulah saya kata sebagai manusia yang masih kecelaruan rukun iman dan rukun Islam ni. Tetapi back to the right track. Ingat tadi, istighfar. Buat benda yang baik. Sebab Allah Subhanahu Taala melihat kepada kebaikan. Kalau kebaikan itu banyak, masuk surga, betul. Tapi kena sembahyanglah juga. Jangan nak tengok kebaikan sembahyang tak ada kan. Sebab sembahyang adalah tiang agama. Okey. Dan seterusnya untuk melahirkan generasi yang bijak pandai, yang kamil. Kamil itu adalah syumul, yang sempurna. Alright? Dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, kita pernah menyebut orang yang paling bijak adalah sering mengingati mati. Sebab orang kata, kalau orang kata ni macam kita ni lah orang pandai-pandai kan, ni lah semua ni pandai-pandai kan. Tetapi kepandaian, kebijaksanaan itu tidak sempurna sehingga kita tidak memikirkan tentang mati. Itu kan perkataan saya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa orang yang bijak itu adalah mereka yang selalu mengingati mati. Bukan nak mati, bukan nak mati, mengingati mati. Sebab apabila kita mengingati mati, kita akan membuat persediaan. Selain daripada mengaji buku, tapi kita sembahyang. Itu saya beritahu anak-anak saya. Walaupun di mana kita pergi, sembahyang kena jaga. Itu je. Lambat ke lewat ke itu antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau on time itu lagi bagus, lagi banyak pahalanya. Tapi jangan
kita tak semayang. Oh, asyik nak tengok TV, nak jalankan shopping komplek dah masuk waktu. Ah, tak apalah aku nak shopping ni. Tak ingat nak semayang. Berlaku. Betul? Betul ke tidak? Ha? Betul ke tidak? So maknanya kita lihat balik. Kita lihat balik. Maknanya walau macam mana sekalipun insya-Allah, kita cuba yang terbaik. Itu saja. Dan sekadar peringatan, kalau kita nak exam ni, nak ingat, saya juga kalau masa nak exam telefon dengan mak, minta doa. Nak pergi datang ni, nak interview apa semua, abang saya dekat Malaysia, telefon kat Adelaide, doa. Sebab apa? Keberkatan doa orang tua. Doa ibu. Jadi sebab itu surga di bawah tapak kaki isteri. Jangan lupa di bawah tapak kaki suami. Maka dia tahap ibu itu. Okey. Jadi walau bagaimana sekalipun kita yang bersuami, telefon dengan suami perempuan, telefon suami, doakan, bang, nak exam bang, doalah bang. Kan? Kita semua kita doa. Sebab insya-Allah kalau tak pernah cuba, cuba. Okey, cuba. Insya-Allah. Itu peringatan daripada saya. Sebab masa saya belajar dulu pun saya buat. Dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan firman Allah, hai orang-orang beriman. Ini adalah cuma nak mengingatkan kita bahawa kalau kita menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik, perbuatan agar kamu mendapat kejayaan. Panjang ayat tu kan baca sendiri, tapi maknanya di situ ialah apabila kita mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik, okey, maka kita akan insya-Allah dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab apa, kalau kita buat judi, arak, minum arak, kita dah bercelaru kan? Bila dah bercelaru, benda-benda banyak perkara yang tak betul kan? So, kita akan menjauhi kejayaan. Dan bila kita mengelakkan perkara-perkara, ada di kalangan kita, bukan di sini, di luar jauh di sana, melakukan perkara walaupun dihantar di sini datang untuk belajar, tetapi oleh kerana kecelaruan budaya, hilang entah di mana. Tapi alhamdulillah, adik-adik saudara saya amat bersyukur. Diorang datang sini, walaupun setakat berkongsi dengan saya, mendengar celoteh saya, tetapi sekurang-kurangnya kita memanfaatkan ilmu dan masa dan yang ada pada malam ini walaupun sekelumit. Okey, mengingati Allah dan sekelumit. Betul, sedikit. Betul ke? Betul kan? Walaupun secubit. Ada apa-apa perkataan sekelumit ni? Orang hidup kita tak ingat perkataan sekelumit. Okey, dan apabila kita dah berusaha, ini konsep doa usaha tawakal. Kalau kita dah berusaha, kita doa pada Allah SWT, semayang tahajud. Dia nak semayang tahajud kan? Nanti ada program semayang tahajud kan? Saya difahamkan. Semayang hajat. Oh sorry, tahajud ada juga. Semayang tahajud tu sendiri-sendiri. Semayang hajat. Semayang hajat, doalah untuk saya juga, doalah untuk kami. Dan jangan lokek untuk berdoa. Kata lokek, jangan kedekut untuk berdoa sesama kawan, sesama umat Islam ataupun saudara-saudara kawan-kawan yang di sini, supaya sama-sama mendapat kejayaan. Apabila anda tidak lokek, tidak kedekut untuk mendoakan orang lain, maka Allah SWT akan mendoakan malaikat akan mendoakan supaya kita memberi kejayaan sebagaimana kita mendoakan untuk orang. Kita pandang remeh benda ni. Sebenarnya banyak hikmah, kelebihan. Apabila kita ada ilmu ini, insya-Allah kita gunakan yang terbaik. Maka supaya kita ada ketenangan untuk menghadapi peperiksaan ataupun melakukan perkara yang baik, supaya suatu hari mungkin saya akan berjumpa, mudah-mudahan ada doktor ke kat depan, mudah-mudahan kita akan insya-Allah kita doa sama-sama. Saya mendoakan supaya adik berjaya, berjaya dalam akademik, berjaya dunia dan akhirat, berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam hidup. Sebab perjalanan kehidupan kita masih jauh. Saya pun tidak tahu apa yang berlaku, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Diberi panduan, okey. Jadi itu antara yang, dan kita kena baca Quran. Kawan saya, dia best student juga. Apa dia buat saya tengok, dia selalu baca Quran. Betul, ini bukan bohong. Ini pengalaman sendiri. Saya kalau nak cerita background, memang anak nelayan tak ada mak bapak yang makan gaji. Alhamdulillah. Sebab saya berkongsi dengan kawan ini, dia